Assalamualaikum, bersama saya Farid Zakaria di Podcast Disclosure. Bersama saya hari ini dua rider Foodpanda Kuala Nerus Terengganu. Okay, so rider kita yang pertama bernama Saya Tengku Nur Aisyah Fatimah binti Tengku Abdul Jalil, boleh panggil saya Aisyah. dan Saya Nurin Hasha binti Hisham, boleh panggil saya Nurin. Aisyah dan Nurin. Okay, masing-masing berumur 19 tahun dan masih belajar. masih belajar. Sama juga Aisyah pun. Ya, sama. Okay, so sekarang ni Foodpanda ni sebagai part-timer. Ya, Part-timer. kami just buat part time je. Okay, kalau macam tu part-timer, macam mana Aisyah dan Nurin bahagikan masa untuk buat dua perkara dalam satu masa? Contohnya sekarang ni kan setengah study dan semestinya sekarang ni ada kelas online dan juga bahagikan masa dengan Foodpanda. Okay, siapa nak jawab? Okay. Macam kalau saya ambil jadual pagi Foodpanda, lepas tu petang tu saya boleh tanya kawan-kawan lah tentang benda yang saya belajar pagi tadi tu. Lepas tu malam tu saya study, saya tanya. Okay, Aisyah? Kalau saya tak ambil jadual untuk Foodpanda pagi, saya just buat petang ke malam. Petang Kayaknya pagi tu saya fokuskan untuk belajar. Okay. So macam mana permulaan anda berdua memulakan orang cakap career ataupun orang cakap berminat untuk melakukan pekerjaan sebagai Foodpanda? Kalau saya, kawan saya dekat Perlis, dia kerja sebagai rider Foodpanda, sama dengan saya, dia student. Tapi untuk first month dia kerja, dia dah boleh beli kereta. So daripada situlah saya macam, masyuk juga kerja Foodpanda. That's why saya berminat, saya apply dan dapat, Alhamdulillah. Sebagai part timer ataupun full time Foodpanda berjaya mendapatkan kereta tu? Kawan saya sama macam saya, part time. Masih study? Ya, sama. Part time sebagai Foodpanda rider berjaya mendapatkan sebiji kereta? Ya. Sangat lumayan. Okay, so Nurin. Betul. Okay. Kalau saya, kawan saya ni Aisyah, dia selalu cerita pasal Foodpanda ni. Cerita macam best, macam dia macam relax je. Macam boleh nak study sambil kerja Foodpanda. So saya pun macam okey lah, boleh lah. Okay, memandangkan anda berdua seorang wanita untuk membuat pekerjaan sebagai rider Foodpanda, ialah sinonimnya rider Foodpanda ni kita tahu selalunya lelaki kan, lelaki. So adakah sebelum anda memulakan menjadi seorang rider ni, anda mendapat tentangan daripada macam kata keluarga ke ataupun kawan-kawan ke, orang cakap macam negatif, pandangan negatif daripada diorang? Contohnya, korang perempuan mana boleh jadi rider, tak sesuai ke apa ke? Ada tak mendapat pandangan yang negatif daripada pandangan ataupun tentangan daripada keluarga ataupun kawan-kawan? Kalau saya, Alhamdulillah, ayah saya cakap, okey kerja je lah. Kalau mak saya lah, dia macam, bahaya nanti accident ni. Tapi last tu dia cakap ikut suka. Okey, saya ambil buah ikut suka tu, saya kerja je. Dia macam Nurin pula? Kalau saya mula-mula, parents saya dah bagi kerja Foodpanda. Lepas tu lama-lama tu saya macam nak kerja sebab saya nak beli, saya ada nak beli benda kok. Lepas tu kawan saya ni sokmo mari rumah dengan box Foodpanda tu. Lepas tu ibu saya pun macam percaya saya pun boleh jadi Foodpanda macam dia. Okay, permulaan untuk menjadi seorang Foodpanda rider Foodpanda lah kan. Macam mana proses untuk macam kata setiap agensi tu mestilah kena ada registration, pendaftaran apa semua kan. Boleh cerita tak sikit sebanyak macam mana permulaan Nurin dan Aisyah memulakan sebagai Foodpanda ni sebagai pekerjaan? Okey, untuk mendaftar as rider Foodpanda, dia ada prosedur dia, which is just pergi ke Google dan isi je, type je cara daftar Foodpanda rider. So dia akan keluar link, just isi je link tu, dia akan bawa seorang yang isi tu kepada WhatsApp cakap rider captain. Contohnya macam Kuala Terengganu ada rider captain dia kan. Okay, dia akan bawa ke link WhatsApp rider captain. So rider captain tu lah akan macam dia cakap lah, ada kosong ke tak ke. Sebenarnya depends on rider captain tu, whether dia nak ambil atau tak.
Okay, Nurin. Untuk menjadi seorang rider Foodpanda, apakah kriteria ataupun ciri-ciri yang perlu kita ada untuk menjadi seorang rider Foodpanda? Ciri-ciri tu mula-mula kita kena ada sabar kot ah. Okay. Lepas tu kita kena tanam sikap sungguh-sungguh lah nak kerja tu. Okey, seterusnya, apakah pengalaman sepanjang anda berdua menjadi rider Foodpanda? Pengalaman, tak kisahlah pengalaman yang menarik ataupun yang tak menarik ataupun sebaliknya. First, kita nak dengar yang menarik dululah daripada Nurin. Pengalaman menarik sebagai rider perempuan ni, macam kita ni apa tu, perempuan kan, lagi macam dikasihani gitu. Macam kalau kita hantar rider atau makanan kat customer macam, oh perempuan boleh buat, boleh jadi rider macam gitu. Lepas tu dapat tips ke, dapat lagi banyak perhatian customer. Lepas tu macam kawan-kawan pun macam best, macam ramai kawan pengalaman saya. Okey, Aisyah? Kalau saya, pengalaman saya yang best ni bagi saya sebab relax. Sebab contohnya in case one day kalau saya ambil jadual full tiba-tiba saya urgent ke, sakit ke, ada kelas ke, macam ada quiz mengejutkan saya, macam tak nak kerja lah. So saya just let go jadual, tak adalah perlu macam kalau kita kerja bawah orang, kita macam alah nak kena WhatsApp bos, nak kena minta cuti and so on kan. So ni kerja Foodpanda relax. Nak cuti, tak nak cuti kerja. Tu je. Itu antara pengalaman yang menarik yang pernah dialami oleh Aisyah dan Nurin sepanjang bekerja sebagai rider Foodpanda. Okey, pengalaman yang orang cakap, contohlah kan, rider Foodpanda ni adalah yang saya sendiri terbaca dekat media sosial macam penghantaran lambat lah, apalah. So apa pandangan anda terhadap komen-komen netizen yang mengatakan rider Foodpanda ni buat kerja macam lambat ataupun sebaliknya? Yang tu bagi saya, sebenarnya saya pun dalam masa sama saya nak spread awareness about this. Sebenarnya kalau lambat ni dia bukan masalah rider sebenarnya tau. Dia masalah vendor, which is kedai makan tu. Kadang tu sebagai kita pun sebagai customer yang walk in datang kedai, kita tengok kan kedai ramai orang apa semua. So kita sama juga dengan rider. Kedai tu maksudnya tukang masak tu nak serve makanan untuk customer yang dah walk in, dan pada masa sama pun nak serve untuk makanan untuk rider. So kita boleh agak kedai tu mesti ambil take time yang lama kan. So kalau makanan lambat ni sebenarnya bukan salah rider 100%, mostly sebab vendor tu sendiri. So macam kadang kita orang sendiri yang kena marah dengan customer, tak boleh cepat ke, sedangkan tu bukan salah kita orang. Kalau kita orang ambil makanan cepat-cepat pun hantar laju pun, orang netizen pun maki, cakap apa Foodpanda ni bawa motor laju sangat, nak mati awal ke apa tu. Itulah antara cabarannya lah. Okay. So bekerja sebagai rider Foodpanda, yelah kan, kita tahu pekerjaan ni risiko apa semua kan. So adakah memadai apa orang cakap commission yang kita dapat, seorang food rider dapat? Boleh tak Nurin ceritakan sikit macam mana rider Foodpanda mendapatkan orang cakap apa gaji yang lebih tepatnya commission lah. Commission. Commission ni atas tempat. Kalau tempat tu macam lagi jauh, dia macam ada lagi lebih sikit lah harga dia tu, antara RM4.5 hingga RM7. Lepas tu apa tu? Berbaloi. Macam berbaloi juga lah. Okay, so setiap rider bayaran dia tak sama kan? Setiap rider setiap bayaran tak sama. Contohnya macam Nurin cakap tadi, bergantung kepada jarak perjalanan antara tempat yang kita ambil makanan dan kita nak delivery makanan tersebut kan? Dekat rumah. Okay, so satu lagi saya nak bertanya, bagaimana anda berdua bekerja sebagai rider Foodpanda? Contohnya lah kan, saya terfikir juga macam mana order tu masuk. Contohlah, saya sebagai customer, saya duduk kat rumah, rasa nak makan KFC, saya pun order KFC. Adakah time saya order tu, anda berdua berada dekat KFC ataupun anda berdua berada di tempat yang berlainan? Di tempat yang berlainan. Di tempat yang berlainan? Okay. So kalau kita nak tahu order tu masuk macam mana? Macam kita ada apps, macam setiap rider ni ada satu apps. Lepas tu kalau kita berkeliaran tu ada naik noti yang ada order masuk. Lepas tu kita tekan accept tu, kita ambil order, kita hantar ke customer order tu.
Okey, untuk yang terakhir, Aisyah dan Nurin, boleh sedikit sebanyak bagi orang cakap nasihat kepada rider Foodpanda dan juga kepada customer-customer yang sentiasa order makanan melalui Foodpanda. Nasihat, yelah tak kisahlah nasihat apa-apa. Nurin ataupun Aisyah dulu. Saya nak bagi nasihat untuk customer lah, customer dan vendor which is community yang terlibat dalam maksudnya Foodpanda ni lah. Okay, customernya kalau kita sebagai orang biarlah ada common sense, apa berbahasa tu biarlah sopan. Contohnya macam saya pernah kena maki dengan customer kata ish apa lambat sangat ni. Dia macam common sense lah. Kita orang bukan saja nak lambat, kalau bawa motor laju pun bahaya. Kalau nak cepat pun nak buat macam mana vendor yang siapkan lambat makanan kita orang. So yang tu satu, yang satu lagi customer please bagi location yang betul, sebab yang tu salah satu melibatkan kami punya commission. Kalau dia pin dekat commission kami, sedangkan nak kena hantar jauh, macam bagi kami tak fair lah. Tapi kami tak adalah berkira sangat, tapi mudahkan kerja kami sebab kita orang Foodpanda ni bekerja dengan masa. Maksudnya kita orang cakap dia dah ada bagi masa, contohnya dalam 4 jam. 4 jam tu kita orang kalau boleh nak kumpul sebanyak order yang boleh lah. Dah kalau customer lambat atau vendor lambat, benda tu maksudnya daripada banyak kita dapat sikit je order. So itulah antara nasihat untuk customer dan vendor. Okay, daripada Nurin. Pesanan saya untuk rider, macam sekarang ni kan musim hujan. Apa tu, pastikan bawa motor molek. Lepas tu baju hujan yang kemas kan, lengkap. Lepas tu handphone tu kena jaga molek kok, sebab banyak kok orang phone rosak masuk air ke sebab hujan kan. Betul. Lepas tu kena ada waterproof bag tu. Yes. Sebab nak selamat tepung. Lepas tu motor tu tak boleh bawa laju ngak sebab jangan licin. Tu je lah. So itu sahaja perkongsian daripada mereka berdua mengenai pengalaman mereka sepanjang menjadi rider Foodpanda. So kepada anda jangan lupa untuk terus support rider-rider Foodpanda. Nak lagi sekarang ni dengan pandemik COVID-19 dan juga sekarang ini musim terkujuh, nak mudahkan urusan anda semua, buka phone Foodpanda, pilih menu makanan akan sampai ke hadapan rumah anda. So terima kasih kepada Aisyah dan juga Nurin kerana sudi meluangkan masa bersama kita dekat podcast Disclosure pada hari ini. Dan kata-kata terakhir daripada saya, jangan lupa untuk terus menonton podcast Disclosure semestinya di YouTube Manis FM. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube Manis FM. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang semestinya podcast Disclosure. Assalamualaikum.